Banyak perubahan yang memeranjatkan berlaku di Arab Saudi sejak visi 2030 dilancarkan pada 25 April 2016. Ketika umat Islam sedang menunaikan ibadah haji, pesta besar-besaran selama 2 bulan yang disebut Festival Jeddah termasuk konsert hiburan berlangsung dengan rancak. VVIP duduk di hotel yang sangat tinggi, dan dari bilik mereka dapat melihat Kaabah. Mereka dihidangkan makanan yang lazat. Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sudah tidak seperti dahulu. Perubahan demi perubahan dilakukan oleh Raja Salman Abdul Aziz Al Saud yang didukung oleh putera mahkota, Muhammad Salman Al Saud. Makkah hari ini bukanlah Makkah yang dulu. Orang miskin hari ini tidak dapat tinggal lagi di kawasan ini disebabkan hotel-hotel bertaraf 5, 6 bintang untuk golongan VVIP. Hotel ini bukan untuk golongan marhain. Hotel-hotel yang kecil sudah berada di luar dari kawasan ini. Barangkali dalam tempoh 30 tahun akan datang, apakah nilai wang yang perlu dikeluarkan untuk menunaikan haji? Tentulah sebahagian besar umat Islam yang miskin tidak dapat melakukannya. Sekarang di bawah visi 2030, pemerintah Arab Saudi mahu menjadikan negaranya semaju negara barat. Mereka ingin menjadikan Makkah dan Madinah sebagai bandar pintar. Mereka telah mengorbankan tempat-tempat bersejarah termasuk Jabal Qubais. Kawasan bukit tempat perigi di mana Rasulullah kunjungi ketika haji terakhir baginda, kini telah diratakan untuk tujuan pembesaran masjid. Peristiwa bulan terbelah juga berlaku di sini. Bukit-bukit yang ada kaitan dengan Rasulullah telah diratakan, demi untuk membesarkan Masjid Al-Haram. Inilah peta akhir mereka. Bukit diteres untuk menampung pertambahan jemaah haji. Kelihatan bangunan yang tinggi kebanyakannya adalah bangunan milik Yahudi. Hotel-hotel Yahudi didirikan di situ. Bahkan hotel yang paling dekat dengan masjid ialah Hotel Hilton yang didaftarkan di Amerika dan dimiliki oleh saudagar-saudagar Yahudi. Bagaikan Makkah sudah ditawan Yahudi. Makkah seolah-olah sudah seperti bandar New York, London dan Paris. Hari ini hotel-hotel kecil sudah tidak ada lagi. Hotel-hotel orang Melayu Patani telah dihilangkan. Kalau dulu, di situlah tempat yang murah untuk kita tinggal. Itulah visi 2030. Di Makkah jangan hairan kita akan temui Starbucks yang merupakan simbol ekonomi yang dijajah oleh Yahudi. Di sebelah Hotel Hilton ada makhluk Starbucks yang ditulis dalam bahasa Arab tetapi masih Yahudi. Hotel-hotel adalah milik mereka seperti Grand Continental, iaitu simbol Yahudi menguasai Makkah dapat disaksikan hari ini. Di Madinah, hotel-hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi juga adalah hotel-hotel milik Yahudi. Jangan terperanjat jika berangkat ke Makkah. Di lapangan terbang Jeddah, mereka sedang melancarkan visi 2030. Mereka menjadikan bulan Mei dan Jun sebagai pesta besar-besaran. Barangkali apabila singgah di Jeddah, kita akan melihat perkara yang tidak pernah dilihat di kota Makkah. Pesta yang besar akan dilakukan dalam bulan ini. Jemaah haji akan menyaksikan apa yang tidak pernah disaksikan. Di Masjid Nabawi, sebahagian pengawalnya adalah wanita. Ini dilakukan demi hak kesamarataan. Di bawah visi 2030, Kerajaan Arab Saudi mahu membebaskan wanita-wanitanya. Buat pertama kali, pengawal-pengawal di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, pengawal wanita menguasai masjid. Putera mahkota Arab Saudi bercita-cita menjadikan Makkah dan Madinah kota yang maju. Selama ini sekiranya ke Makkah tanpa mahram tidak dibenarkan, tetapi sekarang bersalam antara mahram dengan bukan mahram telah dibenarkan. Wanitanya telah diberikan kebebasan untuk memandu dan dibenarkan untuk menonton perlawanan bola sepak tanpa mahram. Ini tidak pernah berlaku selama lebih 1000 tahun. Namun semua perkara telah mengubah segala-galanya. Masjid terapung di Jeddah itu sekarang, mereka mengadakan pesta. Menjadi tempat pesta besar-besaran bulan ini ketika umat Islam berangkat ke Padang Arafah. Apakah pesta 60 hari di Jeddah tanpa henti itu? Pesta bunga api setiap malam, persembahan K-pop, persembahan sarkas buat pertama kali di bumi Arab Saudi. Ada rumah hantu, konsert hiburan oleh artis Arab dan antarabangsa. Makkah sekarang bukan Makkah yang dulu.
Kita sambut raya 2 Mei. Tapi mereka adakan pesta besar-besaran pada 2 Mei sebagai menyambut hari raya di Jeddah. Kelab malam telah bermula di Jeddah. Mereka mengatakan kelab malam halal. Makkah kini telah kembali kepada jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Mereka telah adakan pesta besar-besaran. Percampuran lelaki dan perempuan dibenarkan demi memajukan bumi Arab seperti Amerika dan negara Eropah. Di tengah padang pasir, kawasan kaum Nabi Saleh dimusnahkan. Mereka bina pesta besar-besaran, iaitu bangunan daripada kaca piramid terbesar di dunia. Sejarah agung Firaun berulang kembali. Mereka mengadakan pesta ketika umat Islam menuju Padang Arafah. Hotel yang dibuka di kawasan kaum Nabi Saleh yang dimusnahkan, sudah membenarkan pelancong bukan mahram berkongsi bilik. Papan tanda laluan Muslim juga sudah dibuang. Maksudnya, orang bukan Islam boleh masuk Madinah dengan bebas. Hanya Masjid Nabawi masih diharamkan untuk orang bukan Islam, berbeza dengan kota Madinah. Mereka adakan hiburan besar-besaran pada hari raya lepas. Riyadh telah mengadakan pesta besar-besaran di Riyadh dengan menjemput penyanyi Amerika, Lionel Richie ketika Gaza dibom oleh Yahudi. Di Riyadh juga mereka mengadakan pesta makanan besar-besaran ketika umat Islam di Yaman sedang kelaparan, akibat peperangan antara Arab Saudi dengan Yaman, negara yang paling miskin. Ulama mereka yang berpihak kepada pemerintah mengatakan tiada salah untuk bercampur lelaki dengan perempuan dan mendengar muzik, manakala ulama yang menentang pesta ditangkap. Ulama akan dipenjara, antaranya Omar Abdullah Al-Saadun. Ramai ulama besar Saudi dipenjara kerana membantah apa yang telah berlaku dengan apa yang mereka panggil visi 2030. Ini satu visi yang sangat-sangat menakutkan. Orang Syiah yang dikatakan terkeluar dari Islam seperti dikatakan Saudi, mengatakan Saudi pun sekarang jahiliyah. Mereka telah merayakan hari Krismas pada tahun lepas yang tidak pernah dirayakan di bumi Rasulullah. Jangan lupa komen dan kongsi info ini. Kepada anda yang baru menonton Tip Tapau Channel, sila pertimbangkan untuk subscribe. Terima kasih kerana menonton.